Bagi jawab lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan menjemput Tuan Edwin Anak Banta Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya ialah soalan nombor 1. Silakan Menteri. Selamat pagi. Tuan Yang di-Pertua, dalam usaha memperkasakan belia dan membangunkan usahawan muda dalam bidang pertanian moden, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM telah menjadikan agenda pemodenan dan pertanian pintar sebagai teras dasar pertama serta pembangunan bakat yang memenuhi keperluan industri sebagai teras dasar ketiga di bawah dasar agro makanan negara 2021 ke 2030 dan 2.0. Sehubungan itu, KPKM telah mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, latihan dan infrastruktur. Program latihan kemahiran pertanian kebangsaan PL KPK yang merangkumi 10 bidang yaitu tanaman, aquacultur air tawar, aquacultur marine, perikanan tangkapan, poultry, ruminan, pemprosesan makanan, pengeluaran padi, pemasaran dan penyelenggaraan jendera pertanian ditawarkan kepada golongan belia yang berusia 18 sehingga 25 tahun untuk mengikuti kursus yang diberi persetujuan Sijil Kemahiran Malaysia dan Diploma Kemahiran Malaysia di sebanyak 15 buah pusat bertauliah di Malaysia. Antara pusat bertauliah yang telah dilengkapi teknologi pertanian pintar bagi tanaman adalah seperti di Institut Pertanian Bumbung 5 Pulau Pinang, teknologi mekanisasi dan otomasi di Institut Latihan Mekanisasi dan Otomasi Belatang ILMAP Kota Baharu, Kelantan dan Institut Ternakan Unggas di Melaka yang dilengkapi dengan teknologi ternakan ayam secara tertutup. Bagi sektor ternakan ruminan, kaedah moden seperti permainan berasas juga diperkenalkan kepada para pelatih. Dalam usaha memperkukuhkan lagi sekuriti makanan negara, Kementerian sentiasa menggalakkan penyertaan golongan belia melalui penggunaan teknologi moden dan seterusnya melahirkan usahawan muda dalam sektor agro makanan. Latihan dan bimbingan akan terus diberikan oleh jabatan atau agensi di bawah KPKM. Yang kedua, geran dan kemudahan pembiayaan. Bagi memperkasakan belia dan membangunkan usahawan muda dalam bidang pertanian, KPKM telah memperkenalkan program Agropreneur Muda. Program ini bertujuan membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro berasaskan semua aktiviti di sepanjang rantaian nilai sektor agro makanan. Program ini juga menawarkan kursus, latihan serta geran kepada golongan yang berumur antara 18 tahun hingga 40 tahun termasuk bidang pertanian moden. Dan bagi aspek pertanian moden, Geran Agropreneur Muda GM yang ditawarkan adalah berbentuk barangan seperti infrastruktur, sistem dan peralatan berkaitan teknologi yang berjumlah sehingga RM20,000 Malaysia. Manakala kursus dan latihan yang ditawarkan meliputi penggunaan teknologi Internet of Things, IoT, pemasaran digital, pengurusan data ladang dan latihan berkaitan teknologi terkini. Bagi usahawan muda yang ingin meningkatkan lagi penggunaan teknologi dalam bidang yang sedang diusahakan, KPKM melalui Agropreneur telah memperkenalkan program modernisasi rantaian nilai agro makanan PMRNA. Program ini menawarkan kemudahan pembiayaan sehingga RM1 juta pada kadar 3.5% untuk tempoh pinjaman sehingga 10 tahun kepada usahawan di seluruh rantaian nilai agro makanan termasuk usahawan muda untuk perolehan teknologi berasaskan revolusi perindustrian keempat IR 4.0 seperti sistem vertikasi pintar menggunakan IoT, kilang tanaman serta drone. Sekian, terima kasih. Saya jemput Selangor. Terima kasih YB Timbalan Menteri. Soalan saya kedua ialah apakah cabaran dan halangan dalam menarik minat belia untuk melibatkan diri dalam program pertanian moden ini? Okay. Ya, antara cabaran dia ialah macam mana kita memberikan naratif bahawa pertanian adalah satu kerjaya yang moden, satu kerjaya yang ada masa depan. Supaya belia-belia dapat menceburi dalam bidang ini. Dan salah satu cabaran adalah macam mana kita memberikan akses kepada golongan belia seperti contoh kalau di kawasan YB terdapat juga projek pertanian pintar yang kita laksanakan di daerah ikan Matu kira-kira 2 jam perjalanan dari daerah Selangor.
So, projek vertigasi berkelompok di daerah ikan matu ini merangkumi 8 unit struktur pelindung hujan SPH dan melibatkan 24 orang peserta. Projek yang bernilai RM480,000 ini di bawah peruntukan pembangunan negeri ini telah siap sepenuhnya pada tahun 2022. So, salah satu cabaran macam mana kita memperluaskan yang projek ini kepada daerah-daerah yang memerlukan. Dan projek sedemikian boleh dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sektor pertanian di daerah Selangau menggunakan teknologi moden sekaligus meningkatkan pendapatan isi rumah penduduk sekitar daerah Selangau. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri. Kementerian telah memperkenalkan satu grant agropreneur muda yang telah diperkenalkan sejak tahun 2016. Dan grant ini dalam bentuk barangan yang diberikan tidak lebih daripada RM20,000. Soalan saya ialah program ini sudah pun RM20,000 itu harga tahun 2016. Sedangkan sudah pun hari ini tahun 2023 sudah 7 tahun. Dah tentu kenaikan harga barang dan sebagainya. Soalan saya ialah adakah pihak kementerian bercadang untuk meningkatkan grant ini daripada RM20,000 kepada harga yang lain. Yang keduanya ialah berkenaan dengan apa perkembangan berkenaan dengan si swazah tani yang dahulu pada zaman saya 1987-88 diperkenalkan untuk menggalakkan si swazah terlibat dalam kegiatan pertanian. Terima kasih, Tuan Speaker. Silakan Menteri. Terima kasih kepada soalan daripada YP yang untuk isu grant agropreneur muda ini saya mengalu-alukan cadangan untuk menaikkan dari segi grant ini dalam bentuk in-kind kepada nilai yang lebih tinggi. Cuma saya ingin memberitahu kepada Dewan ini yang agropreneur grant ini dia merupakan satu titik permulaan untuk usahawan-usahawan yang muda untuk menceburi dalam bidang ini. Dan selepas menerima agropreneur muda ini, sebenarnya KPKM juga telah menyediakan berbagai program seperti program grant pemadanan High Impact Product HIP dan juga Change Upgrade Product CUP. Ini yang merupakan program yang pada peringkat yang seterusnya di mana kita memberikan grant yang berbentuk padanan untuk menggalakkan usahawan ini dia semakin berdikari, bukan sahaja bergantung kepada grant semata-mata. Dan untuk soalan yang kedua yang mengenai berapakah yang graduan yang untuk yang daripada yang bidang pertanian ini kan, saya cuma ada statistik untuk graduan daripada institut latihan di bawah KPKM. Setiap tahun kita lebih kurang kita menghasilkan 1,000 lepasan daripada yang institut yang pertanian ini, dan keboleh pasaran mereka adalah lebih kurang pada 70%. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Khairil Nizam bin Khairuddin Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Bagi soalan yang ditanyakan oleh soal Jerantut sebentar tadi, untuk makluman ahli yang berhormat, kita mengeluarkan sebenarnya banyak jadual-jadual bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Untuk makluman yang berhormat bahawa tindakan jangka panjang kerajaan dan perancangan untuk melaksanakan sistem yang dinyatakan oleh pihak yang berhormat sebentar tadi, bahawa kita selain daripada itu kita mengeluarkan beberapa perkara seperti menambah jumlah kaki tangan yang bertugas dan menyediakan perkhidmatan kren kembali dalam keadaan tunggu sedia untuk memastikan sebarang kejadian yang berlaku ditangani dengan segera dan menempatkan petugas-petugas seperti rela dalam masa-masa tertentu untuk membantu pengguna yang menghadapi permasalahan bagi memastikan kelancaran pergerakan di Plaza Tol. Untuk makluman yang berhormat, jangka masa panjang kerajaan telah dalam perancangan untuk melaksanakan sistem kutipan tol
secara MLFF bagi melancarkan pergerakan trafik di Plaza Tol, iaitu bagi cadangan tersebut yang berhormat, kita telah meluluskan cadangan pelebaran lorong lebuhraya KLK Kuala Lumpur Karak bermula dari Plaza Tol Gombak ke persimpangan Central Spine Road, iaitu yang Bentong yang akan melaksanakan oleh pihak Aneh Berhad dan selaku pemegang konsesi lebuhraya KLK, cadangan pelebaran lebuhraya KL Karak dijangka akan dapat menyediakan lebuhraya yang selesa, cepat, mudah dan cekap serta menangani isu kesesakan yang sering berlaku di lebuhraya Karak, terutamanya pada musim perayaan, cuti umum dan hujung minggu. Ketika ini, projek dalam peringkat awalan dan reka bentuk yang terperincinya akan dapat dilaksanakan pada suku kedua 2024. Bagi syarikat konsesi Aneh, Berhad telah melaksanakan obligasi mereka untuk memasang lampu di lebuhraya KLK sebagaimana yang terkandung dalam perjanjian konsesi, dan juga telah memasang lampu jajaran Gombak ke Terowong Genting Sempah dan pemasangan lampu jalan dari Terowong Genting Sempah ke persimpangan Central Spine Road Bentong adalah termasuk dalam skop kerja pelebaran yang akan dilaksanakan. Untuk makluman yang berhormat, pada dasarnya kerajaan adalah menyokong dan menggalakkan penggunaan teknologi hijau dengan peruntukan di dalam perjanjian konsesi bagi lebuhraya baru supaya mengambil kira penggunaan teknologi hijau seperti lampu jalan LED dan lampu solar. Walau bagaimanapun ia perlu mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Merujuk kepada perjanjian tanda tangan pihak kerajaan dan syarikat konsesi, secara amnya syarikat konsesi adalah syarikat yang menyediakan kemudahan lampu jalan di lokasi-lokasi berikut. Terima kasih yang berhormat Ketua. Silakan Yang Tut. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Timbalan Menteri yang sentiasa cemerlang menjawab soalan-soalan daripada rakan-rakan di peringkat pembangkang. Dan kita harapkan Tambun boleh consider lah untuk Timbalan Menteri upgrade jadi menteri kalau ada reshuffle nanti. Tapi jangan bimbang, kalau nak jadi menteri boleh datang ke sini insya-Allah. Yes. Gurau. Soalan saya ialah kalau kita lihat tentang jawapan yang cukup menyegarkan tadi berkenaan dengan akan berlakunya pelebaran KLK Kuala Lumpur Karak, lebuhraya Kuala Lumpur Karak. Jadi soalannya ialah pertama, bilakah perkara itu akan berlaku? Yang keduanya ialah berkenaan dengan SOP repair jalan ini. Adakah pihak kementerian telah menetapkan SOP kepada pengusaha jalan ini untuk tidak melakukan sebarang repair jalan ini berlaku sewaktu-waktu puncak, dan apakah pihak kerajaan berhasrat untuk mewujudkan smart lane untuk jalan raya ini atau lebuhraya ini ketika waktu puncak? Terima kasih. Sila Menteri. Yang berhormat Yang Tut, sebenarnya bagi permulaan kerja-kerja tersebut akan berlaku pada suku kedua 2024 dan dijangka tidak lama lagi, dan perkara ini kita sentiasa memerhati dalam keadaan suasana seperti itu, dan lebuhraya ini adalah lebuhraya penggunaan saya sentiasa ulang-alik sebenarnya, termasuk Yang Tut, dan kita amat mengetahui dalam keadaan tersebut. Dan bagi untuk jawapan smart lane, kita sebenarnya telah mengaktifkan lorong kecemasan, tetapi buat masa ini kita tidak dapat sepenuhnya kerana mengikut spesifikasi yang berada smart lane ini, ia memerlukan 2.5 meter kelebarannya, sedangkan kita ada baru 2.25 meter. Tetapi sekiranya berlaku perkara yang kita nyatakan sebentar tadi, kita terpaksa juga memastikan boleh pembukaan sementara musim-musim perayaan. Tetapi walau bagaimanapun, kita telah memasuki dalam skop pelebaran tersebut yang kita akan libatkan sehingga 3.0 meter bagi kemudahan smart lane supaya kita dapat penggunaannya yang secara maksimal, dan isu-isunya ini akan kita lakukan sepenuhnya dalam pelebaran jalan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Yang Tut. Terima kasih Tan Sri Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya setuju
pandangan Jerantut tadi, Yang Berhormat Perdana Menteri bagus jawapannya dan macam Yang Berhormat Menteri. Persoalannya Tan Sri, ada dua persoalan yang saya ingin tanyakan. Semua faham. Sebab ini orang yang menggunakan jalan yang disebut dalam soalan Jerantut tadi. Dua perkara Yang Berhormat Perdana Menteri. Pertamanya, bila kita laksanakan KLK, adakah mengambil kira jumlah kenderaan pada 10 tahun, 20 tahun akan datang? Yang keduanya, Yang Berhormat Jerantut ada bertanya tadi berkaitan SOP baiki jalan ni. Kerana apa? Kerana kebanyakan konsesi buat di waktu puncak dan menyebabkan kesesakan. Yang ketiganya Tan Sri, bila nak balik hujung minggu, tak boleh ke Kementerian Yang Berhormat minta konsesi atau pihak yang mengendalikan lebuh raya tersebut untuk buka laluan kontra? Ia menyebabkan jam 4 ke 5 jam Yang Berhormat. Yang Berhormat juga pun terlibat sekali. Terima kasih Tan Sri Betul. Terima kasih, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Sebenarnya saya tahu Yang Berhormat Paya Besar ni selalu menggunakan kenderaan udara bila balik ke Kuantan. Kecuali saya dan Jerantut. Ni fitnah Tan Sri, ni fitnah. Saya guna jalan darat. Tarik balik Yang Berhormat. Okey, saya tarik balik lah sebab tapi saya pasti dia banyak naik udara. Jadi Yang Berhormat Tan Sri Betua, sebenarnya ini yang dinyatakan sebentar tadi bahawa kita sentiasa membuat kajian dari semasa ke semasa. Kita tahu sebenarnya kalau hari biasa pun menjelang hari Ahad petang, ia akan menyebabkan laluan daripada Lipis ke, saya tahu dari Lipis ke Kuala Lumpur biasanya 2 jam setengah. Tetapi ia akan makan masa 4 jam disebabkan trafik hujung minggu. Begitu juga sebelah utara, kita tahu sebenarnya. Tetapi walau bagaimanapun, sebab itu perancangan suku tahun 2024, pelebaran akan bermula dan kita jangkakan akan dapat mengatasi permasalahan tersebut yang melibatkan terutamanya tol, pelebaran jalan dan kita mengambil kira juga seperti yang Berhormat Paya Besar katakan sebentar tadi, sekiranya berlaku perkara tersebut, kita terpaksa membuka satu laluan lagi. Sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang, kita terpaksa buka di terowong itu menggunakan satu hala bagi mempercepatkan mereka. Tetapi kenggangan kita apabila sampai saja ke Tol Gombak, dia bermulanya akan kesesakan lalu lintas di Bandar Kuala Lumpur, menyebabkan panjang kesesakan tersebut sehinggalah ke Bandar Bentong. Maka yang ini yang sukar untuk kita atasi dan terpaksa melakukan pelebaran, yang lebih pentingnya melakukan pelebaran dan juga melakukan MLFS ini supaya ia dapat mengatasi sekurang-kurangnya permasalahan ini dapat kita kurangkan dari jangka masa ke semasa. Terima kasih Berhormat Tuan. Baik. Saya jemput Datuk Seri Richard Riot, anak Jaim Sirian. Terima kasih Yang Di-Pertua. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan. Soalan serian nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JBS telah mengambil tindakan dengan membina struktur penahan tebing Padang Satong di Kampung Hili Serian. Melalui kerja-kerja perbaikan sementara, kerja perbaikan ini telah dibuat menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri Sarawak daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Kerja perbaikan sementara ini telah dilaksanakan pada 24 hari bulan Julai 2023 dan siap pada 15 hari bulan September 2023 dengan kos sebanyak ringgit Malaysia 499,000. Projek ini merangkumi skop kerja perbaikan semula tebing runtuh dengan pembinaan jalan raya peta menggunakan pipe embankment sepanjang 50 meter serta pembinaan hakisan tebing sungai menggunakan rod tamping sepanjang 70 meter. Selain itu, cadangan projek pemeliharaan Padang Satong ini di Kampung Hili, bahagian Serian Sarawak telah dikemukakan di bawah Rolling Plan keempat tahun 2024
Permohonan ini melibatkan pembinaan suatu perlindungan hakisan tebing sungai telah diangkat kepada Kementerian Ekonomi untuk pertimbangkan dan kelulusan. Pelaksanaan projek ini adalah komitmen kerajaan untuk mengatasi masalah hakisan tebing sungai dengan lebih efektif dan berkekalan. Ia akan memberi manfaat kepada komuniti setempat dan melindungi kawasan daripada risiko hakisan, menjadikannya lebih selamat dan mampang. Sekian, terima kasih. Sila Sirian. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan dan terima kasih kepada kerajaan kerana telah membuat kerja-kerja sementara itu. Datuk Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, kerja-kerja pembaikan sementara itu kecil. Sedangkan masalah hakisan tebing sungai di kampung Hilir Sirian ini besar, serius. Seperti mana yang telah dijawab, Kementerian telah mengemukakan cadangan untuk membesar projek-projek ini ke Kementerian Ekonomi. Saya amat berharap agar Kementerian Ekonomi akan mengambil berat akan perkara ini. Soalan tambahan saya, berapakah kos projek ini? Dan bilakah ianya dijangka bermula? Tambahan, adakah projek ini akan meliputi kampung yang berdekatan iaitu Kampung Hulu Sirian? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Sirian. Kementerian melalui JPS juga telah mengambil langkah-langkah tindakan jangka masa pendek bagi mengurangkan risiko banjir di Parlimen Sirian dengan menyolokkan peruntukan kerja-kerja pemeliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di bawah rancangan Malaysia ke-12 berjumlah ringgit Malaysia 1.34 juta melibatkan 11 kerja-kerja kecil. Kerja-kerja kecil ini meliputi skop seperti penyiasatan tanah, kerja ukur, reka bentuk terperinci, kerja-kerja pengaluran sungai, kerja-kerja menstabilkan tebing sungai, menaik taraf akses tak alih, menaik taraf saluran dan struktur berkaitan bagi meningkatkan kualiti air sungai, pengurusan projek dan program communication, education, participation and awareness. Bagi penyelesaian jangka masa banjir, pihak JPS telah memohon 2 cadangan projek pemeliharaan Padang Sadong di Kampung Hili, bahagian Sirian, Sarawak dan cadangan projek pemeliharaan Badan Sadong di Kampung Hulu, bahagian Sirian, Sarawak di bawah Rolling Plan 4. Rancangan Malaysia ke-12 dengan anggaran kos ringgit Malaysia 37 juta. Terima kasih. Sila, terima kasih. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin dapat penjelasan tentang struktur penahan tebing sungai ini. Salah satu di antara mekanisme yang telah pun diluluskan oleh pihak kementerian sebelum ini ialah projek Denai Sungai Kebangsaan DSK sebanyak 10,000 kilometer supaya struktur tebing sungai yang kita bina dia bukan hanya menahan daripada runtuhan tapi juga mampu menjadi daya tarikan kepada pengunjung untuk menjaga kelestarian sepanjang tebing sungai. Soalan saya ada 2. Pertama sekali, kos keseluruhan struktur penahan tebing sungai di Batang Sadong ni, sebab saya pernah melihat kawasan tersebut, berapa kos benar? Sebab dia sebut tadi 37 juta. Berapa kos keseluruhan untuk menyiapkan tebing itu? Dan yang keduanya, hingga setakat ini Denai Sungai Kebangsaan berapa ribu kilometer telah pun disiapkan dengan target 10,000 yang telah diluluskan sebelum ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat. Dalam tangan saya sekarang ini, dalam statistik itu Malaysia, itu statistik itu punya itu semua itu kos berapa banyak dalam tidak tangan saya sekarang tidak ada. Sebab itu
sebab hanya dekat Sarawak saja. Saya sekarang sini tadi ya saya sudah tadi saya sudah dibentangkan tadi yang tadi saya cakap dekat itu 37 juta saja di Sarawak. The whole of Malaysia sebab itu punya amang itu tidak, itu saya tangan sekarang berkaitan itu tidak ada. Nanti saya itu terima kasih nanti yang berdoa. Saya terima kasih yang berhormat, saya nanti menyediakan jawapan bertulis kasih itu yang berhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Dr. Ahmad Fakhruddin bin Fakhrazi, Kuala Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri. Ya. Tuan Yang di-Pertua, dalam memastikan bekalan sumber protein negara sentiasa terpelihara dan terjamin, Kementerian telah menyediakan plan tindakan seperti berikut. Pertama, melaksanakan plan pengurusan perikanan seperti plan transformasi vessel di Zon B melalui exit policy pukat tunda yang melipatkan 2,630 vessel di seluruh negara yang masih menggunakan peralatan pukat tunda bagi menjalankan aktiviti menangkap ikan. Melalui pelaksanaan plan ini, sumber perikanan yang diancam aktiviti tidak terkawal oleh pukat tunda dapat dipelihara sewajarnya. Kedua, meningkatkan pemeliharaan sumber perikanan dan pemeliharaan habitat dengan melabuhkan tukun tiruan di kawasan-kawasan zon larangan pukat tunda bagi mengelakkan kemusnahan habitat serta meningkatkan biojisim perikanan. Ketiga, meningkatkan sumber melalui aktiviti aquakultur dengan memberi penumbuhan terhadap spesies aquakultur berproduktiviti tinggi dan berpotensi seperti udang putih, rumpai laut dan kerang. Pada tahun 2022, pengeluaran aquakultur meningkat sebanyak 37,5% berbanding tahun 2021 dengan pengeluaran 417,2 tan metrik bernilai 3,43 juta ringgit Malaysia. Dan keempat, meningkatkan produktiviti aquakultur melalui penerapan teknologi dan aquakultur bersepatu seperti sistem bioflok, sistem ternakan secara intensif termasuk teknologi makanan rumusan ikan serta lain-lain teknologi baharu yang mempunyai elemen revolusi perindustrian 4.0. Dan kelima, melaksanakan aktiviti pembangunan input aquakultur seperti makanan, rumusan ternakan dan peralatan yang dapat membantu mengurangkan kos ternakan, pengecualian cukai bagi pembelian peralatan sokongan yang dapat mengurangkan kos input yang tinggi serta pembangunan benih dan induk berkualiti tertumpu bagi mengurangkan kebergantungan import induk dari luar negara. Dan keenam, membangunkan komuniti ekonomi perikanan dan aquakultur dengan menyediakan kemudahan keuangan, insentif cukai serta bantuan fasiliti untuk pelabur, nelayan dan penternak bagi meningkatkan daya saing dan kemampuan untuk mengeluarkan hasil pada kadar yang optimum. Antaranya, kerajaan telah memperuntukkan dana jaminan makanan DJM untuk program modernisasi vessel dan mekanisasi tangkapan berbentuk pinjaman sebanyak 150 juta ringgit dengan kata 3,0 ke 3,5% dalam tempoh 10 tahun bagi tujuan pemodenan vessel dan meningkatkan mekanisasi, menaik taraf peralatan dan keselamatan. Dan selain itu, peningkatan hasil pendapatan golongan nelayan darat di seluruh negara sentiasa menjadi keutamaan pihak kementerian. Antara strategi-strategi yang telah dilaksanakan di seluruh negara dan khususnya di negeri kita adalah seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan pemudacaraan akses pemasaran ikan dan hasilan perikanan ke pasaran antarabangsa melalui usaha sama pelaburan asing di dalam perikanan aquakultur bagi permintaan advance teknologi dan penembusan pasaran serantau dan global. Kedua, menggalakkan aktiviti ekonomi tambahan sebagai pendapatan sekunder untuk nelayan skala kecil dengan memperbagaikan aktiviti dalam rantaian nilai perikanan seperti industri asas tani, pemasaran produk perikanan, industri sokongan perikanan, agro pelancongan dan perikanan rekreasi melalui program My Community Perikanan MyKP dan My Agropreneur Perikanan MyAP. Dan akhirnya, melaksanakan program pelepasan benih ikan di perairan umum di sungai atau tasik bagi meningkatkan bekalan sumber di perairan umum Kedah. Sebanyak 205,000 ekor benih ikan termasuk spesies udang gala, lampam sungai, puyuh dan baung bernilai RM56,000 Malaysia dilepaskan di Sungai Kuala Nerang, Sungai Muda, Sungai Teloi, Sungai Kedah, Sungai Pendang dan Sungai Kamunting pada tahun 2022. Manakala pada tahun ini, tahun 2023, sebanyak 395,760 ekor benih ikan telah dilepaskan di perairan Kedah. Saya jemput Kuala Kedah.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang telah memberikan penjelasan yang panjang lebar. Soalan tambahan saya ialah, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan susulan pelaksanaan kerja-kerja projek penambakan laut supaya ia tidak menjejaskan sumber hidupan marin di perairan, terutamanya jenis kerang-kerangan dan siput? Serta apakah inisiatif pihak kerajaan bagi membantu golongan nelayan yang terkesan supaya sumber rezeki mereka tidak terjejas, terutamanya dalam musim tengkujuh di negeri Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri yang berkaitan. Sekian, terima kasih. Ya, kita akan mengutamakan tapi urus yang baik di dalam industri perikanan dan juga aquaculture dengan meningkatkan bilangan kawasan perlindungan laut, marine protected area dan kawasan sanctuary air tawar, dan membatalkan kawasan refugia, taman laut dan sanctuary bagi menyediakan tempat pembiakan untuk meningkatkan kawasan asuhan bagi anak-anak ikan serta mengawal eksploitasi yang berlebihan. So ini di antara yang tindakan yang kita ambil untuk meningkatkan sumber yang bersifat mampan di dalam laut ini dengan melalui mewujudkan bilangan kawasan perlindungan laut. Ini yang antara yang dasar yang kita melakukan, dan juga kita meningkatkan pemeliharaan sumber perikanan dan pemeliharaan habitat seperti tadi yang saya mengatakan dengan meletakkan ini tukun tiruan. Saya pun pernah menyertai dalam meletakkan ini dekat Kuala Selangor. Terima kasih. Sila Kota Melaka. Ya, terima kasih Tuan Sri Speaker. Soalan tambahan saya kepada Timbalan Menteri, ia ada berkaitan dengan nelayan. Dalam usaha kita nak meningkatkan hasil tangkapan nelayan, tetapi saya dapat aduan daripada kawasan saya di Tangga Batu, ya, di Parlimen Tangga Batu di kawasan Pantai Kunduh. Sana ada nelayan yang maklum kepada saya bahawa apabila mereka memohon lesen untuk menjadi nelayan, prosesnya terlalu panjang, tidak diluluskan dan mereka terpaksa mohon baru pada tahun yang akan datang. Jadi ini masalah yang mereka hadapi. Jadi apakah dasar kementerian, bagaimana apabila kita tengah bincang bagaimana kita nak meningkatkan hasil tangkapan, tetapi di bawah sana berlaku pula ada yang mohon nak jadi nelayan tetapi tidak berjaya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Silakan Menteri. Ya, terima kasih kepada Kota Melaka. Saya berpendapat soalan ini dia lebih menuju kepada sama ada isu untuk pindah milik lesen dan vessel. Yang kita boleh lakukan adalah memudahcarakan isu-isu yang dibangkitkan secara case by case basis. Kerana secara dasarnya kita tidak nak berlakunya overfishing dekat zon A dan juga zon B. Dan di kawasan zon B pun sekarang kita pun menggalakkan satu exit policy bahawa yang zon B ini dia meningkatkan cara buka tunta. Dan untuk zon A dan zon B selalu berlakunya sekarang community nelayan setempat telah mencapai satu tahap yang optimum sudah. Kalau kita nak membenarkan lebih ramai yang nelayan mengambil bahagian dalam aktiviti ini, kemungkinan berlakunya yang isu sumber ini yang protein ini tidak bersifat mampan, dan kita menggalakkan nelayan-nelayan ini berhijrah kepada zon C dan C ke atas. Terima kasih. Baik, saya nak pastikan Kampa ada di dalam Dewan. Baik, saya jemput. Tan Sri Speaker, saya ingin mengalu-alukan Tan Sri Speaker selamat pagi. Yang mengalu-alukan adalah rombongan daripada rukun tetangga kawasan Parlimen Sri Aman dan Parlimen Lubuk Antu. Terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail, Kubang Pasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua Berhormat Timbalan Menteri. Saya mohon untuk Menteri menyatakan langkah kerajaan bagi mengurangkan non-revenue water ataupun air tidak terhasil bagi negeri-negeri yang statusnya lebih tinggi dari puratan nasional seperti Kedah dan sebagainya. Terima kasih. Baca soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Terima kasih. Sila duduk. Sama juga. Tak boleh. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan Persekutuan komited dalam membantu operator bekalan air negeri mengurangkan air tidak terhasil non-revenue water yang RW.
Secara holistik dan berterusan, pelaksanaan program pengurangan NRW kebangsaan telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 dan disambung di bawah rancangan Malaysia ke-12. Dalam hal ini sebanyak ringgit Malaysia 1.9 bilion telah disediakan bagi melaksanakan program melalui dua pendekatan seperti berikut. Pertama, pendekatan satu yang dilaksanakan dengan menyediakan peruntukan secara kran sebanyak ringgit Malaysia 535.4 juta. Objektif program adalah untuk menyediakan infrastruktur asas bagi membolehkan pengukuran NRW secara tepat. Negeri-negeri yang terlibat di bawah pendekatan ini merupakan negeri-negeri yang mempunyai kadar NRW sebanyak 40% dan ke atas, iaitu Kelantan, Pahang, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak. Dan kedua, pendekatan kedua yang dilaksanakan secara pemberian insentif melalui KRAM sepadan dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 1.37 bilion. Sekiranya sasaran NRW yang ditetapkan dapat dicapai, kerajaan persekutuan akan membiayai 50% atau 75% daripada pembelanjaan tahunan bagi kerja-kerja yang dilaksanakan. Untuk menurunkan kadar NRW tersebut, negeri-negeri yang terlibat di bawah pendekatan ini merupakan negeri-negeri yang mempunyai kadar NRW di bawah 40%, iaitu Negeri Terengganu, Selangor, Johor, Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Melaka. Sebagai maklumat, terdapat dua projek yang telah dilaksanakan di Kedah di bawah pendekatan satu yang dilaksanakan oleh Bahagian Bekalan Air PPA NRECC bermula tahun 2020 seperti berikut. Pertama, program NRW pendekatan satu, negeri Kedah melibatkan pemasangan fasiliti asas bagi pengiraan NRW secara tepat merangkumi skop kerja pemasangan meter System Input Volume SIV, penggantian meter pengguna, perbaikan tangki-tangki dan menyediakan Geography Information System GIS. Projek ini telah siap pada Julai 2023 dengan kos ringgit Malaysia 25.9 juta. Kedua, program NRW pendekatan satu Pulau Langkawi secara holistik dengan kos ringgit Malaysia 46.7 juta. Projek ini dijangka siap pada suku pertama tahun 2024. Setelah program NRW pendekatan satu, negeri Kedah dan Langkawi siap, Syarikat Air Taru Aman Sada adalah layak untuk menyertai program pengurangan NRW di bawah pendekatan dua tanpa mengambil kira pencapaian NRW semasa. Sekian, terima kasih. Sila keluar masuk. Tan Sri Yang di-Pertua, isu NRW atau air tidak berhasil ini adalah amat penting untuk ditangani sebaik dan secepatnya. NRW dan air yang telah dirawat tidak sampai kepada pengguna, tak boleh charge bill. Kerana paip bocor ini yang terbesar sekali, dalam 80%. Meter tak berfungsi, kecurian dan sebagainya. Situasi semasa untuk negara ialah 37.2%. Artinya tiap kali kita proses 100 juta liter sehari, kita hanya dapat 50 juta saja. Bayangkan. Dan negeri-negeri yang dia punya NRW tinggi ialah Kedah, Kelantan, Perlis, Pahang, Sabah. Ini semua 50%. Tadi Malam Menteri dia sebut tentang pendekatan kedua untuk Selangor, pendekatan pertama untuk negeri Kedah. Tapi untuk negeri Kedah ni, yang berhormat Tan Sri Speaker, saya rasa belum mencukupi. Yang penting sekali ialah nak kena tukar pipe-pipe. Pipe-pipe yang dibina, diletakkan bawah tanah dan sebagainya semenjak sebelum merdeka pun ada, lepas merdeka pun ada. Jadi kalau kita nak selesaikan masalah ini macam jawapan exco ni, kena tanya soalan, Muhammad. Tanya soalan. Dia duk tanya jadi exco. Okey, terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan dia. Senang.
apakah langkah dan perancangan kementerian ataupun kerajaan persekutuan untuk menangani isu NRW? Pertama, adakah ada 3 option saya nampak. Iaitu tanya soalan, option tu biar menteri kerajaan. jawab. Tuan nak tanya adakah kerajaan nak milih option A? Itu soalan tu nanti terima kasih lah. Jadi orang guru ni, orang Sungai Petani pun sakan juga. Keduanya, business model, business matching macam dibuat di Selangor. Tapi negeri-negeri yang Kedah, Kelantan ni tak mampu. Seterusnya geran sepenuhnya. Yang ni negeri-negeri yang saya sebut tadi, Kelantan, Kedah, Perlis ni dia kena bagi geran. Kalau sepenuhnya. Kalau separuh saja dia tak mampu. Dan dia tak akan mungkin dapat dibuat. Ketiganya ialah Tan Sri Speaker, penglibatan swasta. Iaitu mengikut profit sharing ataupun berkongsi keuntungan. Saya yakin jika ini dapat NRW dapat dikurangkan ke tahap lebih rendah, mungkin ke bawah daripada 20%, umpamanya, kita mungkin bina hanya tak banyak lagi dah loji retayak dan kita dapat selesaikan masalah air negeri kita dengan sebaik-baiknya. Okey, Terima faham kasih. betul. Okey. Menteri, sila jawab. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Diperhormat. Dalam yang saya kefahaman, yang saya ini berkaitan dengan ini, saya cakap antara pendekatan lain untuk mengurangkan kata NRW adalah seperti berikut. Pembiayaan motor kapes, penggantian pipe oleh pengurusan akses air berhad, bagi negeri-negeri yang telah memutamatkan perstrukturan semula industri penggalang air. Kemudahan pinjaman jangka pendek oleh PAAP bagi membiayai pelaksanaan program NRW di bawah skop pembelanjaan operasi OPEC seperti penggantian meter, pembangunan distrik meter rincon, pengesanan kebocoran secara aktif yang tak lain-lain. Menggalakkan pelibatan usaha sama pihak swasta dalam membantu melaksanakan kerja-kerja pengurangan NRW bersama operator air secara prepaid finance inisiatif. Pemantapan kawasan selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dari segi penetapan penunjuk prestasi utama KPI, pengauditan operasi, penguatkuasaan ke atas kes curian air, pengawalan kualiti bahan dan produk, mematuhi standard yang diiktiraf berkualiti dan berdaftar dengan SPAN. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tebrau. Terima kasih Tan Speaker. Soalan panas semua nak tanya ni. Soalan saya kepada Menteri ialah, kalau kita tengoklah NRW ni, kita ada negeri seperti Perlis, Kelantan yang sampai NRW hilang 63%. Kita juga ada negeri macam Selangor dan Johor yang NRW dia boleh kurang daripada 25%. Bagaimana keadaan ini boleh berlaku, soalan saya. Kedua, adakah dan apakah peranan yang dimainkan oleh operasi syarikat air di negeri itu terhadap kadar NRW? Dan akhirnya soalan saya, bila kita kata NRW itu, komposisi dia, adakah dia lebih kepada komposisi kepada pipe bocor ataupun air dicuri oleh pihak lain? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Secara umumnya kata NRW yang tinggi berpunca daripada kebocoran pipe penghubung dan juga pipe-pipe lama dalam sistem akihan, terutamanya pipe jenis asbestos simen AC yang dipasang antara 30 hingga 50 tahun lepas. Pipe-pipe ini telah melepasi jangka hayat operasi reka bentuk pada tahun 2022 sepanjang 39.895 km daripada 135.975 km atau 29.3%. Baik sistem akihan di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan adalah daripada jenis AC
meruncuk kepada tata Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN kehilangan fisiko seperti kebocoran paip dan penyambungan paip yang tidak sempurna mewakili 75%. Kehilangan komersial seperti kecurian air dan pacaan meter yang tidak tepat mewakili 20%. Dan lain-lain faktor seperti penyelenggaraan dan kegunaan pemadaman kebakaran sebanyak 5%. Kadar NRW. Kadar NRW 37.2% pada tahun 2022 menyebabkan pembaciran air terawat sebanyak 7,084 juta liter sehari (CLH) dengan jumlah kerugian dianggarkan sebanyak ringgit Malaysia 2 bilion setahun kepada operator air. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tuan On bin Abu Bakar Batu Pahat.